Warap geng Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. Memperkenalkan Fuzi Scoverto. Mesti penonton-penonton Kimi Scoverto hairan macam mana aku boleh pakai nama Scoverto. Bukan calon-calon orang yang boleh guna nama Scoverto ni. Orang tersebut mestilah mempunyai karisma yang tinggi, seseorang yang hebat, seorang yang padu, kacak lagi bergaya. Dah lah, cerita dia simple je. Cerita dia sama macam mana Zoro dulu mula-mula dia nak play pedang dia. Kalau hampa ingat, dia akan test luck dia, sama ada luck dia kuat ataupun sumpahan pedang dia tu lagi kuat. Akhirnya luck dia yang kuat dan pedang tu menjadi milik dia. Sama lah macam aku. Aku dah berbincang dengan Abang Kimi apa semua. Aku suka idea dan cabaran yang diberikan oleh Kimi Scoverto. Jadi aku nak test sama ada ini adalah bidang yang aku perlu ceburi ataupun tidak. So, setelah berbincang, akhirnya Abang Kimi bersetuju untuk jadikan aku one of his wing dan join pengembaraan Scoverto Fleet di dunia YouTube. So guys, dalam channel ni aku akan cerita macam-macam perkara, macam-macam review, macam-macam teori tentang One Piece. Dan apa-apa saja yang berkenaan dengan One Piece, aku akan kupas, aku akan belah, aku akan siasat bersama-sama dengan korang. Dan opinion aku dengan Abang Kimi mungkin sedikit berbeza. Yalah, kalau sama kan, bosan pula. Kira macam second opinion lah. Kalau hampa pergi jumpa doktor tu kan, kena ada second opinion. So One Piece pun kena ada second opinion. Baiklah, tanpa segan silu dan malunya, aku nak minta korang support aku dengan komen, like dan subscribe video aku ni untuk bagi aku semangat dan untuk aku buktikan kepada Abang Kimi yang aku mampu sahut cabaran dia. Jom kita pecah rekod channel ni dengan hit 10k subscriber paling cepat di antara semua channel di dalam Malaysia. Wah, insyaAllah. Baiklah, tanpa membuang masa, untuk video first ini aku nak borakkan pasal One Piece chapter 1086, yang mana dalam chapter 1086 Oda banyak meninggalkan dan memberikan kita informasi-informasi yang kita nak tahu sangat, iaitu di mana nama penuh Imu didedahkan, nama-nama Gorosei didedahkan dan nama-nama leader untuk Holy Knight juga didedahkan. So guys, this will be my first video untuk One Piece, especially for chapter review. Jadi, dengan rendah dirinya, aku memohon untuk korang bantu aku. Tinggalkan komen di bawah ini berkenaan dengan penyampaian aku supaya aku boleh improve di masa hadapan. Alright, jom. Tak sabar aku nak sebut perkataan ini. Let's proceed with the content. Ikuzu Yororama! Okay guys, dalam chapter 1086 ni, Oda tak sediakan kita dengan cover story, tapi kita mendapat sebuah colour spread yang menunjukkan 8 Mugiwara kru yang tengah seronok duk main hujan sambil ditemani dengan seekor katak dan seekor kucing. Chapter 1086 diawalkan dengan sebuah scene di Merijua. Di sini kita dapat lihat 3 perkara yang berlaku, iaitu orang di situ mula menyedari kematian King Cobra dan askar-askar dikerah bagi menjaga keselamatan raja-raja yang datang bersidang di Reverie. Dan di situ juga kita boleh melihat keadaan sedikit kecoh dengan kelibat pengiring-pengiring Alabasta seperti Igaram, Chaka dan Pel yang agak kurang senang dengan kehilangan puteri dan raja mereka. Manakala Vivi, Sabo, Jerry Bonnie dan Wapol sedang curi-curi bersembunyi di dalam kapal raja-raja yang mula untuk pulang ke negara mereka masing-masing. Wapol cuba menghubungi Morgan supaya dia dapat datang untuk mengambilnya. Aku rasakan kat sini reason kenapa Morgan sudi untuk terima pertolongan Wapol itu sebab dia adalah king yang diburu. Dan sebab kedua, sebab apa? Sebab news je lah. Kalau kau call dia cakap ada berita besar dapat pula datangnya dari seorang raja, for sure it will be a very big news. Kawan tu pula kan memang pantang benda-benda macam tu. Kemudian di panel ini kita didedahkan bahawa insiden kematian Cobra dan kehilangan Puteri Vivi telah pun viral ke seluruh dunia. Kemudian kita dibawa ke dalam Merijua balik dan scene Gorosei ni kita boleh tengok seolah-olah ada perkara yang tersembunyi yang macam Oda nak hint dekat kita. Okey, kita go through dulu scene dekat sini. Mula-mula Gorosei cakap yang nasib Sabo memang malak sebab asyik sangkut dengan family D je. Yelah, masa kecil-kecil dulu dia berkawan dengan Luffy, dengan Ace. Lepas tu dia duduk dalam organisasi Dragon pula.
Lepas tu kat sini dia selamatkan Cobra pula. Semua ni ada D. Lepas tu Im sama call dia orang dan minta untuk test senjata Vegapunk. Dekat sini aku cakap macam ada hint sikit daripada Oda, sebab kita boleh tengok kat sini Im sama arahkan Gorosei untuk test senjata Vegapunk untuk hapuskan Lulusia. Tapi macam berlaku perbezaan pendapat dengan Gorosei. Ada yang cakap senjata tu tak ready lagi, ada yang cakap bagus kita test kat hutan je dulu. So dekat sini kita boleh lihat seolah-olah berbanding Im sama, Gorosei ni masih ada hati perut lagi. Dia ni macam tak ready untuk jadikan manusia sebagai alat kaji untuk menguji sebuah senjata. Tapi nak buat macam mana? Perintah seorang kereta memang tak boleh ditolak dan Lulusia pun dimusnahkan. Lepas tu Im sama ada minta satu lagi request untuk bawa balik Puteri Vivi. Kemudian scene beralih ke arah Marineford. Di sini kita juga dapat tahu satu pendedahan baru yang mana berkenaan dengan Seraphim-Seraphim yang baru. Kat sini kita ada Seraphim Doflamingo, Seraphim Gecko Moria, Seraphim Crocodile. Diorang ni rupa-rupanya tak ada dekat 8 Island dan depa ni digunakan oleh Marine untuk ceroboh Karaibari Island, di mana mereka cuba untuk memberkas baki, iaitu bekas cecabukan. Dan dekat sini juga kita tahu yang Aegis Kingdom dan Tajini Kingdom juga rakyat diorang tengah memberontak. So dekat sini sebenarnya aku macam tertanya pasal Seraphim ni dan pemberontakan ni. First pasal pemberontakan. Alright, so kita dah tahu senjata ciptaan Vegapunk ni memang sangat efektif. So kenapa Im sama tak guna untuk hancurkan dua kerajaan ni juga? Dan yang kedua pasal Seraphim, 3 Seraphim ni, adakah diorang ni macam Seraphim-Seraphim yang lain, which is S-Bear dan S-Snake? Sebab since dua Seraphim tu, kalau ikut tubuh asal diorang ni memang dah ada Devil Fruit. So klon diorang pun ada Devil Fruit yang sama. Tapi adakah Seraphim Gecko Moria, Seraphim Crocodile dan Seraphim Doflamingo juga akan ada Devil Fruit yang sama macam tubuh asal diorang? Dan satu lagi persoalan aku, macam Seraphim Gecko Moria dengan Seraphim Doflamingo tu aku tak kisah sangat lah kalau memang ada Devil Fruit yang sama dengan tubuh asal. Cuma untuk Seraphim Crocodile tu, sebab yalah, kalau boleh kita tengok dalam chapter 1070, Vegapunk ada cakap untuk buat klon Devil Fruit Paramecia, Vegapunk boleh gunakan sel darah hijau. Tapi kata Vegapunk untuk recruit Logia ni, dia jadi macam agak tricky sikit. Aku tak nak sembang panjang part ni, so aku tinggalkan dekat korang. Korang boleh komen dekat bawah apa pandangan korang. Agak-agak apa Devil Fruit yang akan digunakan oleh Seraphim Crocodile ni? Adakah Suna Nomi ataupun Vegapunk kasih Devil Fruit Paramecia juga dekat Seraphim Crocodile? Dan kalau yes, agak-agak korang, Devil Fruit Paramecia apa yang sesuai untuk Seraphim Crocodile ni? Aku nak tengok. Please komen, okay? Alright. Scene yang seterusnya kita dibawa ke arah Kamaka Kingdom, di mana kita dapat melihat perbualan di antara Sabo, Dragon dan Emporio Ivankov. Jadi kat sini Sabo ceritakan segala-gala yang berlaku dekat Lulusia dari mula dan sampailah Pulau Lulusia Kingdom itu diletupkan. Dan dia juga baru tahu nama dia telah diframekan oleh World Government sebagai orang yang bertanggungjawab membunuh King Cobra. Tapi kata Sabo, dia tak buka mulut untuk cerita hal yang sebenar, sebab dengan fitnah itu dia dapat tengok penduduk Lulusia bersemangat sangat dengan berita tersebut. Lepas tu Sabo juga ceritalah macam mana helah dia dalam menipu World Government tentang lokasi dia dan cara dia terselamat dari serangan di Lulusia Kingdom tu. Lepas tu, guys, part ni penting. Walaupun kat atas tadi Im sama ada bagi tahu yang Im sama menggunakan senjata ciptaan Vegapunk, tapi hati aku berat sangat merasakan yang senjata tersebut adalah senjata ancient weapon yang hanya di-repair oleh Vegapunk saja. Sebab dia ada dua. First, kita boleh tengok even Vivi sendiri mengesyaki perkara ini. Kedua, kita boleh tengok reaksi Dragon dekat sini. Dia macam, bayang-bayang hitam. Seolah-olah dia dapat tahu macam mana senjata ancient tu berfungsi. Dan perkara ini tak heran pun, pasal tentang The God Knight pun Dragon boleh tahu kan. Korang rasa macam mana? Lepas tu, Ivankov juga turut mendedahkan nama sebenar Imu yang berasal dari nama 20 raja-raja asal kerajaan dunia pada zaman Void Century dulu, iaitu Saint Imu dari keluarga Nerona, dan Ivankov juga syak yang Imu boleh hidup abadi sebab mungkin dia guna teknik Eternal Youth. So kat sini pada aku ada logik juga, sebab kalau tak, macam mana orang-orang boleh tahu tentang kekuatan
Ope-ope Nomi kan? Ataupun diorang cerita pasal Devil Fruit lain lah. Sebab kalau kat sini, buku yang dikeluarkan Ivankov bukanlah buku ensiklopedia Devil Fruit macam yang dibaca Sanji dulu, tapi nampak macam bertajuk Genesis. Lepas tu, scene dibawa ke arah Mary Joyce balik. Dekat scene kat sini, 3 perkara yang kita tahu. Nombor 1, pasal teknik yang digunakan oleh Revolutionary Army ternyata lebih berjaya. Pasal kat sini kita boleh tengok macam Celestial Dragon kat situ sudah kehabisan makanan. Memang masaklah diorang sebenarnya. Disebabkan Mary Joyce itu duduk atas hujung-hujung puncak red line kot. Kalau kata makanan tak cukup, memang jenuh diorang. Kalau kita relax lagi, depan, kiri, kanan, rumah, kedai, runcit lah macam-macam. Kan ni kalau depa ni habis makanan, nak kena menapak turun, naik balik gondola lagi, apalah semua tu. Ish, memang payah ke ah. So, makanan tak cukup ni boleh jadi satu isu yang dahsyat lah. Lepas tu, penerangan kedua pasal Saint Fergalen Garling. So, dia ni adalah Supreme Commander of the God Knight dan dia juga adalah bekas raja untuk kerajaan God Valley. Jadi, kat sini pada aku nampak yang memang sahih lah yang Shang ni keturunan raja-raja. Sebab sebelum ni, kalau korang tengok filem Raid, Shang didedahkan sebagai salah seorang yang berketurunan dari Figaro family oleh Gorosei. Dan kedua, semakin sahih teori yang mengatakan Roger ambil Shang dari God Valley. Cuma yang aku curious, dari mana Roger dapat bagi? Kalau dari God Valley juga, adakah dia dari keturunan figure lain juga? Atau dia adalah hamba atau anak kepada performers dekat God Valley? Yelah, pasal dia kan macam keturunan badut tu. Sebab Oda ada cakap yang hidung dia tu ori tau. Bukan dia pakai kostum ke, bukan dia pergi make up merah kau. Dan dia memang lahir keluar hidung merah. So benda ni lawak lah sikit pada aku, lahir hidung merah. Dan penerangan yang ketiga adalah berkenaan Celestial Dragon di sini yang bernama Saint Meowgrab. Telah dihukum bunuh sebab melindungi bangsa Fishman. Dan dijatuhkan hukuman tu pula oleh God Knight. So kira betul lah teori Emang Kimi yang mengatakan God Knight ni selain daripada mempunyai peranan untuk berlawan, diorang juga ada kuasa untuk menghukum Celestial Dragon. Dan chapter pun tamat. So guys, macam mana penyampaian aku dalam video ni? Please bantu aku untuk kongsikan pandangan korang pasal video aku ni supaya aku dapat tambah baik pada masa akan datang. Dan please share juga pendapat korang berkenaan chapter ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Fuzi Scoverto ni. Sebab Abang Kimi bagi task kat aku untuk aku capai 10k subscriber dalam masa 3 bulan. Fuyo, tak pernah dibuat orang. Kita cuba. Aku yakin dengan nakama-nakama dekat luar sana, aku boleh capai target ni. Aku tahu agak sukar, tapi insyaAllah dengan support daripada semua nakama-nakama di luar sana, kita pasti boleh capai. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. See you guys next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.